Dah kenapa tu? Dah lah Mel, sini masuk kereta. Duk berdiri tercegat je kat situ nak buat apa? Dan bila ayah saya dah panggil macam tu, barulah mak saya ni masuk dalam kereta. Awak ni kenapa? Awak okey ke tidak? Dan waktu ni mak saya cuma angguk je. Perlahan-lahan je dia punya angguk tu. Dan saya waktu ni macam tak ambil pot sangat lah. Tapi saya nampak lah yang mak saya waktu ni dia tunduk je tau. Puasa tapi tak semayang. Tu ramai kau tu terlibat mazhab baru ni. Dia kalau puasa dan tak semayang tidak dikira puasanya, kerana dikira semayang dulu. Nabi kata umududdin as-salah, tiang-tiang agama tu semayang. Nak jelas lagi hadis yang satu lagi, awaluma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamah as-salah. Awal-awal amal yang akan ditanya atas seorang manusia pada hari kiamat, semayang dulu. Nampak? Mayang tu. Tapi dok puasa dia akan ada lah mazhab black-black lagi. Dok semayang puasa. Dok mayang puasa. Ada. Dok semayang puasa. Semayang dok puasa ada kok. Tapi hak jahat kali, dok mayang dok puasa gaya. Siap aspek hitam akak. Nak apa ni? Kata Natang ni puasa dok mayang dok 3 lah baju raya beli. Alah enggong. Lagi soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belaka lah hendaknya ya, insya-Allah. Baiklah, semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini, anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Janganlah terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, untuk hari ni kita nak cerita pasal apa? Untuk hari ni kita nak cerita berkenaan dengan RNR. Jadinya, tanpa membuang masa lagi, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung kami. Okey, baiklah. Untuk kisah yang pertama ni, cerita dia RNR, Ajil Bukit Besi. Jadinya kita terus dengan kisah yang pertama ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ni terjadi pada tanggal 26 bulan 12 tahun 2002. Tak silap saya hari Khamis lah kejadian ni, pada malam Jumaat. Khamis malam Jumaat lah macam tu. Klise kan? Okeylah. Saya ni berusia 23 tahun dan time ni saya sekeluarga berpindah ke Jerangau. Ayah saya bertukar tugas di sekolah kebangsaan dekat sana tu. Dalam perjalanan tu singgahlah kejap kat rumah nenek, dan bila dah duduk kat rumah nenek saya tu, mestilah lama macam-macam lah nak dibuatnya. Lepas isyak pun baru dapat bertolak tu. Sebab makan-makan dululah, orang kata solat dululah, bersembang-sembang lah. Pendek cerita, jam 1 pagi baru dapat nak bergerak tu. Bila dah dalam perjalanan tu, Bang, kita singgah RNR kejap boleh tak?
Saya tak tahan lah, dah nak terkucil dah ni. Tadi kat rumah mak asyik bersembang je sampai lupa saya nak ke tandas. Dah, awak ni pun. Kita ni baru je berjalan ni. Takkan nak menginggah lagi. Tak tahan sangat ke? Yelah. Kita singgah dekat area depan tu ya. So ayah saya ni pun jalanlah sikit lagi ke depan lagi dan berhenti dekat R&R Ajil ni. Mak saya terus turun daripada kereta, terus pergi ke tandas. Dan sementara tu ayah saya isap rokok lah dekat tepi kereta tu. Dan saya pula biasalah main game je lah kerja saya. Beberapa minit kemudian mak saya datang. Tapi dia datang diam je tau, tak bercakap apa pun. Dia berdiri je dekat sebelah ayah saya dekat luar kereta tu. Dan saya dalam kereta ni, saya daripada dalam kereta ni lah tengokkan je lah sambil layan saya main game-game tadi lah. Dan tingkap saya waktu ni turun. Dapat jugalah saya layan-layan bunyi cengkerik pagi-pagi buta tu. Siap dah. Cepatnya. Dah. Jomlah kita gerak. Dah lewat sangat dah ni. Dah pukul berapa nak sampai ni? Dan waktu ni ayah saya dah masuk dalam kereta tau. Tapi mak saya ni duk berdiri tercegat je kat tempat tadi tu juga. Dah kenapa tu? Dah lah Mel, sini masuk kereta. Duk berdiri tercegat je kat situ nak buat apa? Dan bila ayah saya dah panggil macam tu, barulah mak saya ni masuk dalam kereta. Awak ni kenapa? Awak okey ke tidak? Dan waktu ni mak saya cuma angguk je. Perlahan-lahan je dia punya angguk tu. Dan saya waktu ni macam tak ambil pot sangat lah. Tapi saya nampak lah yang mak saya waktu ni dia tunduk je tau. Maka bertolaklah kami kembali untuk meneruskan perjalanan tu. Keluar je daripada R&R Ajil tu. Ayah saya pun bukalah radio, bukalah lagu kan. Tiba-tiba mak saya ni mendengus-dengus tau. Macam marah macam tu. Tapi dia tak bercakap langsung tau. Dan saya waktu ni perhati je lagi tau. Saya relax lagi time ni. Maybe lah mak saya ni tak nak dengar lagu lah agaknya kan dalam hati saya. Dan ayah saya pun terus tutup radio tu. Tak jauh daripada laluan keluar daripada R&R Ajil tu. Tiba-tiba dekat atas bumbung kereta ayah ni bunyi kuat tau. Macam ada benda terjatuh daripada atas langit tu. Dan time ni hampir terbabas lah sebab dah terkejut kan. Dan bunyi tu memang kuat sangat-sangat. Siapa tak terkejut? Lepas tu ayah saya terus parkkan kereta ni dekat tepi jalan. Nak tengoklah apa yang berlaku kat luar tu. Cek dia pun dah keluar kereta kan. Dia cek tak ada apa-apa pula. Dan saya waktu tu masih lagi dalam kereta. Saya tengok je mak saya. Mak saya ni relax je tau. Time kejadian tu macam tak ada apa-apa pun yang berlaku. Tenang je gitu. Sebabnya selalunya mak saya ni lah yang akan melatah gila-gila bila benda-benda macam ni terjadi kan. Dan saya pun keluar daripada kereta. Turun juga sebab nak tengok juga apa yang jadi. Dan tolong ayah saya ni suluh dekat atas kereta tu. Tapi bila dah suluh-suluh tu memang tak ada apa-apa pun dekat atas tu. Tak ada kemek ke tak ada apa pun. Suluh belakang pun tengok kalau ada benda yang terjatuh tu terjatuh ke belakang kan. Suluh belakang pun tak nampak apa-apa. Suluh punya suluh. Tiba-tiba tersuluhlah dekat mak saya yang duduk dekat seat depan dalam kereta tu. Dan mak saya ni kan waktu ni dia tenung je dekat ayah saya ni. Macam tengah marah sangat. Mata dia pun nampak macam merah-merah gitu kan. Tak berkelip langsung mata dia tu. Dan time ni, saya dah rasa lain macam sebenarnya. Dah rasa tak sedap hati tau. Badan saya ni terus rasa seram sejuk. Lama weh. Mak saya ni tenung je ayah saya tu. Rasanya adalah dalam dekat 5 minit jugalah. Mana ayah saya lalu, mana ayah saya pergi. Dia perhati je macam mata tu bergerak, mengikut je. Dan paling saya tak boleh brain, bau angin yang teramat kuat lintas di persekitaran kami waktu tu. Dan ayah saya ni pula boleh cabul, boleh tanya pula dekat saya. Eda pakai minyak wangi apa ni? Kuat sangat bau ni. Eda tak ada pakai minyak wangi apa pun lah. Mana ada bau apa-apa. Ayah ni. Saya sebenarnya waktu ni ada bau juga. Cuma tak naklah menegur kan. Walhal hidung saya ni hampir sakit dek kerana bau tu kuat sangat. Punyalah wangi. Dan tak lama lepas tu bau wangi tu hilang tau. Dan datang pula bau seakan macam bau hanyir. Macam bau darah, macam bau bangkai macam tu. Dan bila dah bau macam ni, kami teruslah masuk dalam kereta. Bila masuk dalam kereta tu, bau dia Masya Allah lagi kuat. Dan ayah saya pun terus tanya dekat mak saya.
awak ni sakit perut ke apa? Awak kentut Ni bau kentut ni kuat sangat ni dalam kereta. Dan waktu ni, mak saya ni diam je tau. Menunduk je, sama je macam tadi. Dan time ni saya geram je tau dengan ayah saya tu. Ada pula dia boleh tanya macam tu, macam tak alert langsung dengan situasi yang berlaku waktu tu. Ayah saya pun mulalah start kereta dan teruskan perjalanan semula. Tak sampai 5 minit daripada tempat ayah saya berhenti tu, handphone ayah saya ni berbunyi tau. Tengok-tengok ada orang call. Dan yang paling mengejutkan kami berdua, call tu daripada my wife. Mak saya yang call ayah saya tau. Ayah saya tengok cermin belakang tu dan tenung muka saya ni dengan muka dia yang cuak tu saya nampak. Dan saya pun tengoklah mak saya yang dekat sebelah ayah saya tu. Dia tunduk je, langsung tak pandang kiri, tak pandang kanan. Dan ayah saya terus berhentikan kereta ni dekat tepi bahu jalan tu. Dan ayah saya dengan saya sekali terus turun daripada kereta tu. Dan saya memang taklah nak duduk dalam kereta tu dengan benda tu kan. Memang bau bangkai dalam tu. Tak tahu nak cakap lah. Memang busuk sangat-sangat. 6 kali tau mak saya ni call. Dan kali ke-7 mak saya ni call, ayah saya dah memang bercelaru dah. Muka dia memang kusut masai dah time tu. Last, ayah saya ni pun gagahkan juga untuk angkat call daripada mak saya. Angkat je. Ayah saya kena bebel dengan mak. Awak ni dekat mana? Kenapa tinggal saya dekat sini? Dah lah dekat sini sunyi tak ada orang. Lama tahu saya duduk dekat sini tunggu awak. Terus ayah saya waktu ni mengucap panjang. Dan saya pula time ni memang dah rasa macam nak pengsan sangat-sangat dah. Dan ayah saya tak cakap banyak. Dia terus baca ayat kursi kuat-kuat dia baca. Pergi dekat kereta tu. Dan nak tengoklah sebenarnya apa yang kita orang bawa dalam kereta tu. Bila kita orang buka pintu kereta tu, tengok je. Mak saya yang dalam kereta tu dah tak ada dalam kereta. Terus pucat habis muka ayah saya ni. Dan saya pula terus peluk ayah saya, menangis-nangis. Suruh ayah patah balik ambil mak tu. Dan saya memang dah rasa macam tak jejak kaki dah dekat tanah waktu ni. Lemah longlai semangat saya terus. Dan ayah saya ni pun reverse lah. Patah balik ke belakang. Tengok memang betul. Mak saya ada dekat situ. Dan saya memang tak mampu nak buka mulut langsung dah time ni. Tak larat langsung dah. Macam hilang semangat terus. Saya hanya mampu bersyukur je lah. Sebab mak saya ni selamat. Keesokan harinya, mak saya ni jadi lain tau. Kuat marah-marah, maki-maki saya dengan ayah saya. Jadi macam panas tau. Macam serba tak kena je. Buat apa benda semua macam tak kena je kita orang waktu tu. Dan masuk waktu maghrib tu, ayah saya ajak saya punya mak tu solat sekali. Mak saya melawan, tak nak solat. Habis dicarutkan ayah saya tu. Dan ayah saya teruskan solat jemaah dengan saya je. Bila dengar je ayah saya ni sebut Allahu Akbar, terus mak saya ni meracau-racau sampai berbuih-buih mulut tu. Rupanya benda tu ikut balik. Dan mak saya ni dah terkena sampuk waktu tu dengan benda Allah yang semalam tu lah. Dan ayah saya pun panggillah seorang perawat Islam untuk merawat mak ni. Tak tahulah mana ayah kenal ustaz ni kan. Bila dah dirawat, Alhamdulillah mak saya pun pulih. Cuma macam keletihan sikit lah. Sebab penat sangat mengamuk agaknya kan. Jadinya bila mak saya dah nampak macam okey sikit lah, barulah mak saya ni pun buka cerita. Cerita dia macam ni tau. Masa ayah saya tertinggalkan mak saya tu lah cerita dia. Mak saya tu dekat dalam tandas kan. Dia pun dekat dalam tandas tu tengah dah buat dia buang urusan dia semua. Dia pun keluar dekat cermin tu lah. Tengah nak betul-betulkan tudung kan. Dekat cermin tu dia nampak ada seorang perempuan yang sangat-sangat cantik tau. Rambut panjang atas bahu, putih melepak. Dengan perempuan ni dia pakai baju kurung warna oranye tau. Memang boleh kata ayu sungguh lah. Sampaikan mak saya yang perempuan ni pun boleh kata dia ni cantik. Cuma mak saya kata satu je peliknya. Yang peliknya, kain baju kurung dia tu labuh sangat tau. Terseret-seret dekat atas lantai tu. Sebabnya dekat R&R tu langsung tak ada orang. Mak saya pun tegurlah perempuan tu. Mak saya tanya, daripada mana? Dan dia cakap, dia duduk dekat area Bukit Besi tu. Datang ke R&R ni sebab nak tumpang tandas. Rumah dia tak ada air katanya. Dan kami ni pun bukan orang Pahang ataupun orang Terengganu. Jadinya kita orang ni memang langsung tak tahulah cerita Bukit Besi ni dekat mana. Serius, memang tak tahu time tu. Dan mak saya pun waktu tu, kan je lah. Macam tu je lah kan.
Sambil terfikir dalam kepala otak ni, takkan tengah pagi buta macam ni datang sini nak guna tandas, siap pakai baju kurung lengkap bagai semua kan. Dan bila mak saya toleh ke belakang nak tanya datang dengan siapa kan, tengok-tengok perempuan tu dah tak ada kat situ. Itu yang mak saya pun cepat-cepat keluar daripada tandas tu. Bila dah keluar pula, tengok-tengok kereta ayah ni pula tak ada kat luar tu. Itu yang mak saya call ayah saya tu hangin semacam. Dan lepas pada tu mak saya pun dah okey dah. Makan seminggu jugalah nak ubatkan mak saya ni. Hari-hari ayah saya bawa mak saya datang ke tempat ustaz tu untuk berubat. Dan parent saya ni, dia orang ni bukan jenis kaki cakap yang kasar-kasar, carut-carut apa semua, kaki maki-maki semua. Tak ada, tak pernah. Tak pernah pun saya dengar dia orang ni keluar perkataan yang buruk-buruk, yang maki-maki ni tau. Jadinya bila mak saya ni dah mula maki-maki hari tu, ayah saya pun dah syak lah. Ada sesuatu yang tak kena. Dan Alhamdulillah, kalau sekarang ni, lalu dekat Ajil sekarang ni lah, saya pun beringat jugalah. Sebab saya baru tahu kawasan tu memang kawasan dia. Dan ini ada orang terdekat lah. Orang kenalan rapat saya lah yang bagi tahu. Dan cerita ni mungkin akan ada orang yang cakap, tak logik lah, mengarut lah. Tapi pastilah, takkan ada benda yang tak akan terjadi kecuali benda tu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, sampai di sini je lah cerita saya pada malam ni. Betul atau tidak tu, wallahu a'lam bissawab. Untuk kita sahihkan perkara dan misteri R&R Ajil ni, siapa yang tahu dan ada pengalaman lalu-laluan ni, bolehlah sharekan ya. Sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang pertama pada malam ni. Macam mana anda rasa dengan kisah yang pertama ni? Menarik juga kan? Jadinya, malam ni, KSM akan penuhkan slot pada malam ni dengan kisah-kisah daripada R&R. Jadinya korang stay tune kalau nak dengar lagi kisah berkenaan dengan R&R ni. Jadinya kita terus dengan kisah yang kedua. Okey, baiklah. Sampailah kita ke kisah yang kedua pada malam ni. Jadinya, kita terus dengan kisah yang kedua ni. Masa tu, saya singgah dekat satu R&R dekat Johor. Dan saya tak ingat pula dekat R&R mana. Tempat tu luas, cantik. Memang tempat tu cantik lah pada saya lah, kan? Tapi, waktu tu subuh. Jadinya memang seram sikit lah. R&R tu gelap. Tak ada kedai makan pun yang buka lagi walaupun dah subuh tau waktu tu. Dan saya pun pergilah ambil wuduk dengan mak saya ni. Niatnya memang nak solat subuh dekat situ. Dan memang kita orang berdua je. Perempuan yang ada dekat dalam surau tu. Langsung tak ada sesiapa pun dekat situ. Jadinya kita orang pun masuk dalam surau tu kan. Siap-siap apa semua. Kita orang pun ambil lah wuduk macam biasa. Lepas kita orang dah siap ambil wuduk ni. Kita orang pun dah tutup paip tau. Tengah lap-lap sikit nak sarung-sarung tudung ni kan. Nak masuk ke dalam surau tu. Tiba-tiba ada satu paip tu terbuka sendiri tau. Memang serius weh. Saya waktu tu dah mula rasa macam meremang. Dah rasa seram dah. Terus meremang bulu roma ni sampai ke tengkuk naik dia tu. Dan sampaikan masa solat tu saya ni langsung tak boleh nak fokus. Sebab saya ni duk mikir. Betul ke apa yang saya nampak ataupun apa yang berlaku tadi tu? Sebab pertama kali saya kena situasi macam ni. Bila dah masuk kereta, saya pun dengan ibu saya ni waktu tu dah terdiam tau. Korang tahu tak kenapa terdiam? Sebab kita orang ni masing-masing ni tengah proses apa yang baru terjadi tadi. Paip tu terbuka sendiri. Itu dah satu hal. Masalahnya bunyi air tu sebiji macam orang tengah ambil wuduk tau. Dan korang bayangkan bunyi air tu 3 kali. Macam kita basuh tangan tu 3 kali tu kan. Macam kita ambil wuduk tu. Macam tu lah bunyi dia. Sebiji sama. Tapi masa situasi tu, saya dengan ibu saya ni main mata je lah. Saya nak tutupkan air tu lah. Lepas kita orang dah sarung tudung tu. Tapi ibu saya ni cubit saya. Terus ajak saya keluar dari situ. Dan dalam surau tu ibu bisik. Kenapa kau nak tutup? Jangan tutup. Dia tengah ambil wuduk tu. Kalau kau pergi tutup, sekarang dia marah sekarang. Tak pasal-pasal je kau sekarang.
Tapi rasanya orang lain dah tutupkan lah. Sebab lepas kita orang siap solat tu, dah ada orang masuk surau juga. Okeylah, sekianlah kisah saya yang tak seram sangat pun. Cuma saja je nak kongsi. Sebab inilah adalah kali pertama saya jumpa dengan benda ni. Siapa pernah pergi solat dekat RNR punya surau tu? Macam-macam ada. Kalau ada kisah ataupun pengalaman dekat surau-surau RNR ni, mintalah share dengan Abang KSM. Nanti Abang KSM akan ceritakan dalam kisah seram Malaysia ni. Okeylah, kita terus dengan kisah yang seterusnya pada malam ni. Okey, sampailah kita ke kisah yang ketiga pada malam ni. Jadinya kita terus dengan kisah yang ketiga pada malam ni. Salam sejahtera semua. Okey, kisah ni saya diganggu di RNR Perak dan nama RNR ni dirahsiakan. Kejadian ni berlaku semasa pulang daripada kenduri rumah member satu sekolah dan kendurinya di Parit Tok Ngah, Perak. Selesai segala urusan dekat situ apa semua, kami berempat pun pulang semula ke kolej di Selangor. Dan time pergi tu, saya duduk dekat belakang je. Tidur je kat belakang tu, melepak je kat belakang tu. Sebab semua member-member saya ni ada lesen masing-masing dan boleh drive. Jadinya waktu balik tu lah, separuh perjalanan tu diorang suruh saya drive. Giliran diorang pula rest. Bukan takat rest je, memang tidur mati terus diorang semua tu. Dan kami gerak time tu petang lah. Lepas asar kami terus gerak. Lepas ikut jalan kampung, naik ke highway. So, dalam perjalanan tu, tak ada apa-apa pun yang berlaku tau. Time ni, member-member saya semua dah tidur dah. Masing-masing dah terbongkang dah kat belakang tu. Dan saya drive ni sambil layan perasaan je seorang-seorang. Dah sampai separuh jalan tu, lebih kurang jam 8 malam lah lebih kurang waktu tu kan. Saya pun ambil keputusan untuk singgah sekejap dekat RNR bagi segar-segar sikit biji mata ni kan. Dan niatnya nak solat jamak lah, siap-siap konon-kononnya kan. Dipendekkan cerita lah, masa singgah tu semua buat hal masing-masing tau. Seorang ke sana, seorang ke sini. Saya ni pula sakit perut punya pasal, saya terus berlari-lari masuk ke tandas. Sedang saya lepaskan hajat tu tiba-tiba ada benda tau hentam saya punya pintu tandas tu. Memang terkejut lah cerita dia. Dalam hati ni cakap, ini mesti cleaner punya kerja ni kan. Nak cuci dalam tandas ni, tak tahu agaknya aku ada kat dalam ni. Tiba-tiba kan, dalam saya duk hayal-hayal kat dalam tu. Yelah, saya tengah melepaskan hajat saya lah. Dan masa ni saya dah mula cuak tau. Siapa pula bergurau dalam tandas macam ni? Dah lah ketuk kuat-kuat. Rasa dah waktu ni kan macam nak keluar kejap lagi kan. Rasa macam nak sedekah penerajang je sedas dua kat orang yang buat macam ni kan. Lepas tu tiba-tiba saya rasa apa benda pula basah dekat ni kan. Dekat kepala saya ni. Air meleleh je kat muka macam tu kan. 2 ketul tisu yang dah basah hinggap dekat atas kepala saya ni. Apa kejadah gurau macam ni? Nak gurau pun agak-agak lah. Bodoh betul lah. Tisu yang dah basah tau. Waktu tu tepek kat kepala saya. So, dengan perasaan yang hangin satu badan waktu tu, cuci-cuci apa yang patut. Tengah cuci-cuci tu, sekali lagi. Dan time ni cukup kuat. Memang sampai bergegar pintu tu. Ngam-ngam pula time tu dah siap. Bila saya buka je pintu tu, saya keluar. Tengok-tengok dekat luar tu kosong. Tak ada sesiapa pun dekat luar tu. Dan saya tak rasa seram pun sebenarnya waktu ni. Tapi rasa geram adalah. Last-last, saya tegur cleaner tu yang betul-betul ada dekat lorong tandas saya tu lah. Tapi jauh sebenarnya cleaner tu. Dia orang duduk dekat area sinki. Saya ni dekat belah-belah hujung belah sini. Dan tak mungkinlah dia orang ni yang ketuk. Bro, you ada nampak tak? Tadi siapa-siapa ketuk I punya tandas ni, yang aku masuk ni ada orang ketuk tak? Waktu ni kan saya tengok dua-dua geleng kepala. Bangla tu lah. Tak nampak kata dia. Padahal baru je sangat-sangat terjadi. Dan lepas tu saya pun tak tahulah nak marah kat siapa. Dah tak ada siapa yang nampak kan. Dan itulah yang meninggal persoalan yang tak terjawab sampai sekarang ni. Lepas siap-siap solat, kami pun meneruskan perjalanan semula. Dan saya ni diam.
Tak cerita dekat sesiapa pun sebab malas nak ambil pot sangat time tu. Dan sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang ketiga pada malam ni. Dia pendek, short and sweet. Kan? Menarik jugalah kisah dia. Jadinya, kita ada lagi satu kisah. Yang ini berkenaan dengan Lang Sui di RNR Gambang. Jadinya, korang stay tune. Kita terus dengan kisah yang terakhir pada malam ni. Okey, baiklah, tibalah kita ke kisah yang terakhir pada malam ni. Semoga anda terhibur dengan kisah-kisah yang sebelum ni yang KSM sampaikan ya. Baiklah, tanpa membuang masa lagi. Ada lagi satu, kalau ada iklan tu mintalah support sikit KSM, dan dekat raya ni kan, mintalah tolong janganlah di skip iklan-iklannya ya. Baiklah, kita terus dengan kisah yang terakhir. Cuti semester pun bermula. Jeb dengan kawan-kawan dia ni sibuklah packing-packing baju. Masing-masing nak balik ke kampung halaman. Dan Jeb ni orang Kuantan Pahang, belajar di IPTA sebelah utara tu. Hey, korang gerak balik bila? Aku gerak terus balik ni. Ni dah pukul 4. Kalau aku gerak lambat lagi, pukul berapa aku nak sampai sekarang? Jeb, kau gerak pukul berapa, Jeb? Tu aku ingat nak rehat kejap Penat badan aku ni. Korang ni tak apa Korang dekat-dekat rumah. Kejap je dah sampai. Itu pun kelang kabut nak balik awal. Apa benda korang ni? Dan waktu ni semua tersengih je lah bila Jeb kata macam tu. Lepas semua kawan-kawan lain ni dah gerak balik kampung, si Jeb ni pun baring lah. Termenung sekejap, lalu pun terus terlelap. Sekitar jam 6.30 petang, si Jeb pun terjaga dan terus siap-siap apa semua, dan dia tak naklah lewat sangat sebab perjalanan malam dengan motosikal ni berbahaya. Sekitar jam 7 malam, si Jeb ni pun mulakanlah perjalanan daripada Tanjung Malim ke Kuantan. Pintu dah kunci, okey. Tingkap dah tutup, ngam. Tak ada apa-apa lagi kot yang tinggal. Okeylah, gerak. Dan Jeb pun memulakanlah perjalanan. Dan sepanjang perjalanan Jeb ni, semuanya berjalan dengan lancar. Melepasi karak, sempatlah si Jeb ni layan selekor karak tu dengan motor-motor lain. Dan selepas berehat di Temeloh, Jeb pun sambung semula perjalanan. Sebab jam pun waktu tu dah menunjukkan pukul 10.20 malam. Apa sal cepat sangat jam ni? Tengah dalam perjalanan tu, kereta pun agak kurang pada malam tu. Tengok dekat signboard tu, RNR Gambang. Lagi 5 km tau. Wah, dah tak jauh dah ni kan? Dan niat dekat hati ni memang nak terus je sebab dah dekat sangat dah. Tapi tengah Jeb nak melintasi RNR Gambang tu, Jeb terlihat satu susuk putih terbang daripada atas bukit sebelah kanan highway tu. Dan susuk putih tu terbang melintasi highway. Pada pandangan kasar, memang nampak seakan macam perempuan dengan rambut panjang mengurai dia, dengan berjubah putih dia. Tapi, kaki dengan tangan tu nampak macam kabur-kabur macam tu kan. Dan Jeb pun dah habis melintasi RNR tu. Dan susuk Lang Sui tu sekarang betul-betul berada dalam jarak 2 biji kereta dekat hadapan Jeb ni. Memang seketul depan muka Jeb nampak benda tu. Dan Jeb pun lepaskan sikit throttle minyak motor tu. Diperhatikan je makhluk tu. Dan bila je melepasi makhluk tu, Jeb lihat sendiri benda tu terbang ke arah pokok buluh di sebelah kiri highway. Agak bergegar jugalah iman Jeb time tu. Memang dah goyang lah juga sebenarnya. Tapi kerana hantu tu ataupun Lang Sui tu tak ada buat apa-apa yang pelik pun, Jeb pun bertenang dan istighfar. Masa-masa macam ni lah kau nak lalu. Dah lah jauh lagi ni kan. Dan Jeb ni pun duk risau juga, takut benda tu menumpang. Tapi lepas jalan dalam beberapa kilometer, Jeb pun tengok belakang tak ada apa-apa pun. Jeb pun teruskan perjalanan macam biasa. Dan sekianlah kisah dia. Dia letak PS kat sini. Pada pendapat saya lah, hantu ni macam orang juga. Ada masa melintas nak ke tempat lain. Bukan nak kacau kita pun. Mungkin kebetulan kita lalu, time tu lah dia tengah melintas. So fikirlah positif je. Yang menumpang-menumpang tu sebab dia nak pergi jauh. Penat lah nak pergi sendiri agaknya. Itu yang dia menumpang tu. Dan tempat yang saya jumpa tu, kalau korang balik hala ke Pantai Timur, betul-betul lepas RNR Gambang,
tengok ada pokok buluh belaki. Dekat situlah. Dan sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia pada malam ni. Semoga anda terhibur dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan. Okey, disclaimer dulu Semua kisah-kisah yang saya ceritakan dekat sini pada hari ini, anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Dan terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, anda bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for your support. See you next video. Take care guys and God bless you.